Allah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang solat jenazah ghaib. Kita mulakan dengan cara begini. Solat sunat jenazah ghaib ataupun dia fardu kifayah lah, dia jadi solat jenazah ghaib ni dia sunat tapi hukum dia fardu kifayah. Dia macam tu. Dia bukan seorang buat yang lain tak payah. Tapi itu sebenarnya makna dia lah. Makna fardu kifayah, seorang buat yang lain tak payah lah. Cuma semayang jenazah ini sama ada semayang jenazah ghaib atau semayang jenazah hak betul itu, dia tetap termasuk dalam semayang jenazah yang mendapatkan pahala 2 qiraat ataupun 1 qiraat bagi yang semayang, 2 qiraat bagi yang semayang dan ikut jenazah sampai ke kubur. Okey. So gambaran kasar dia, mula semayang sunat jenazah ghaib. Yang kedua ataupun semayang sunat jenazah umum. Lepas tu kenapa semayang sunat jenazah ghaib? Lepas tu macam mana cerita semayang sunat jenazah ghaib? Kemudian kaedah semayang sunat jenazah ghaib. Lepas tu habis lah. Pergi lah. Kita pergi makan ke pergi buat apa lah. Ikut suka lah. Boleh no? Baik. Ini saya semua sediakan ni sebagai guideline sajalah. Kita sediakan apa kod sekali lagi ada tersilap mana-mana ke, kita buka macam ni, kita now kita tahu macam mana kita nak buat. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solat sunat jenazah ghaib biasa dibincangkan di negara kita secara masif. Maknanya dibincangkan secara masif, secara meluas. Betul ya perkataannya? Secara masif, meluas. Perbincangan tentang solat jenazah ghaib adalah pada peristiwa berlakunya MH370 dan juga MH17. Boleh ingat Boleh ingat ketika mana berlakunya berapa tahun peristiwa tu? Kita try tengok sikit. Tahun MAS 370 2014 2015, 2016. Bulan Mac juga. 8 Mac 2014. Hilang di radar. Ini ada teori Illuminati. Ada daripada China pula kan? Betul kan? Daripada China kan? Dia China punya ni, dia tahu tak? China punya apa penyiasat ke apakah? Ada apa bukan penyiasat? Saintis ke apa kan? Kan? 2014 Mac. So bulan 8 Mac, so bulan ni pun Mac. So 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. So 6 tahun. Terima kasih Puan Jasmine. Maknanya 6 tahun sudah perbincangan solat jenazah ghaib telah dibincangkan secara masif. Maknanya boleh jadi ada benar yang saya salah, boleh jadi ada benar yang tuan-tuan betul. Alright. Jadi abang Rizan, jangan duk tanya soalan-soalan lagi, Zat. Bagi kita berjalan dulu. Awal ingat duk tanya macam mana nak istiqamah. Ini dah memang kena buka kitab istiqamah ni, kena buka kitab-kitab tok-tok wali macam Imam Al-Ghazali, Imam Ibrahim Al-Khawas, Ibrahim bin Adham, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Uyainah, Hasanul Basri. Ini semua rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihim fi daraini aminah. Ini dia semua ni maulana. Yang ni baru istiqamah. Hasan Al-Banna, Salahuddin Al-Ayyubi,
Ni semua mereka orang-orang yang istiqamah atas jalan agama. Kat saya, kami ni memang punca lah, tak ada lah. Okey. So, saya ulang sekali lagi. Minta maaf lah abang pedia, abang Rizan, tak maaf lah. Bagi bincang tajuk ni settle dulu, lepas tu baru kita ni lah. Nak pergi supper lagi kan, nak pergi makan lagi kan. Okey. Allah, cikgu masuk pula dah. Assalamualaikum cikgu. Semoga Allah merahmati semua cikgu-cikgu yang ada. Cikgu Khalina mengajak akaun ke perdagangan, tapi sebab saya budak sains. Tapi cikgu Khalina ketua koperasi. Cikgu Khalina tolongkan salam dekat husband cikgu. Saya pakai baju Liverpool husband cikgu bagi hari tu untuk keluar pergi membeli belah dan nak menghindarkan daripada COVID. Jadi balik itu buka terus basuh baju tu. Saya cakap terima kasih lah kat suami cikgu. Baik. Solat sunat jenazah ghaib biasa dibincangkan secara masif di negara kita adalah 6 tahun yang lalu pada peristiwa MH370 dan MH17. Disebabkan oleh, dia maknanya senang lah tuan-tuan nak relate. Disebabkan oleh ada satu kapal terbang yang mana yang di dalamnya ada orang Islam yang hilang dan disepakati oleh ulama di Malaysia sebahagian, majoriti besar, dan juga mufti lah, fatwa negara kita, dianggap mereka semua meninggal dunia. Dan juga kapal terbang MH17 yang kena tembak dekat sempadan, yang jatuh dan diambil. Dan saya secara peribadi biasa musafir. Saya, isteri saya, anak saya masa tu Mustafa, kawan saya Yasir dengan isteri dia Nat, tapi lah ni daripada ada anak lah. Lepas tu saya Farid Mansur, ni kawan saya dulu, dengan isterinya Husna juga, dan anak mereka. Dan tim TV Al-Hijrah, Haji Muhaimin, dan cameraman. Tak ingat masa tu siapa lagi ada. Kita ke Bangkok untuk buat penggambaran 30 minit Ustaz Don. Yang saya tahu satu ya. Tapi lepas tu meletup sebab siap ada terjemah daripada Bangkok lagi cakap kok apa semua kira tak tahulah cakap. Bagus program tu. Semoga Allah merahmati Haji Muhaimin dan juga semua yang usaha. Yes, 2 orang daripada kementerian, Ustazah dengan Ustaz Amir. Baru ni hari tu ada jumpa Ustazah daripada Wisma Putra. Yes, kami pergi sekali untuk ni. Baik, InsyaAllah Tuan Juhairi saya cuba. Tapi hari ini Sabtu Ahad, shift jaga Sulaiman anak-anak dekat isteri. Pagi ni minta izin, kata saya nak live. Hari-hari lain dia kerja, hak ni lah yang duk jaga ni. Okey, jadi tak dan live. Saya bagi tahu kat kawan-kawan, saya baru ada pengalaman, bukan pengalaman lah, baru kita faham pasal apa ulama-ulama pesan dekat kita bila kita balik kerja, isteri, suami bersembang. Sebab betul bila kita duduk di rumah, kita buat kerja rumah, benda yang kita nak adalah kita nak dengar cerita daripada luar. Muhammad Jabal, my friend. Ni geng halal ni, Muhammad Jabal. Kalau tuan-tuan tengok ada nama Muhammad Jabal, ni geng-geng halal. Dulu geng-geng bawa motor klasik ni, BSA apa semua dia. Lah ni tak tahu hang ada cup apa Jabal, tak tahu. Jabal halal, ejen halal ni. Dia sekali dengan adik saya, Luqman. Okey, sambung. Jadi bila berlaku orang Islam diputus dan dihukumkan mereka itu, difatwakan bahawa meninggal dunia,
termasuklah MH17, bukan betul, memang semua satu kapal terbang menutup jatuh, ada logo bendera negara kita lagi dan sebagainya, kapten dia pun ada. Saya secara peribadi berkesempatan, tadi abang tu dengan nama semua tadi, maknanya saya ingat segar, kami yang ramai-ramai nama saya sebut tadi, pergi musafir ke Bangkok bersama dengan Tok Imam Masjid Besi yang memandikan jenazah MH17. Okey, so sekadar nak abang kronologi je lah. Jadi bila jadi begitu, orang Islam ada, tapi jauh, dua marhalah, kita kata dua marhalah. Tapi dalam kes kita hari ini tak boleh, bukan sebab dua marhalah tadi tu, sebab tak boleh pergi dekat. Jadi dia ada masyaqqah dia, tak boleh pergi dekat. Jadi sama, tak boleh sembahyang jenazah. Jenazah ada tapi tak boleh sembahyang. Jadi kena buat sembahyang jenazah ghaib lah. Baik. Maka dan dalam berita harian hari itu pun ada tarikh bila tau. Ya, biasa internet ada lah ni, kita tulis je. Akan keluar berita harian. Bila paper berita harian? Berita harian 2 hari lepas. Bawa keluar suruh sembahyang solat jenazah ghaib. So terima kasih kepada ibu dan aunty lah, yang suruh saya buat video ni. Mak saya lah kata ni apa, Datin Wilson minta hang tolong buat saat ni. Tu saya buat. Dapat pahala wajib. Mak suruh. Tu syiar orang Islam. Baik, kita sambung. Jadi bila kita kata lagu tu, maknanya apa yang saya nak bincang bukan benda baru lah. Jadi kita tak maulah diorang kata, apa ni mayang jenazah, orang pergi semayang atas. Sebab akan ada di dalam masyarakat watak-watak seperti Abu Lahab. Dalam masyarakat kita ni, daripada dulu sampai sekarang, orang Islam dah ajak dah supaya kita baca Quran, dan semua watak yang ada dalam Quran akan ada di sepanjang kehidupan kita. Hal ini saya nukilkan daripada perkataan sahabat kami, iaitu Fadilatul Ustaz Nushi Mahfuz. Dan betul lah, kata-kata beliau itu bertepatan seperti kata-kata almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Ketika ditanya berkaitan permasalahan, maka Tuan Guru Ni Aziz kata, bila berlaku sesuatu dalam hidup kita, tengok balik sirah. Sebab apa yang berlaku dalam sirah akan berlaku balik di sini, cuma cara dia beza. Contoh, zaman dulu ada Fir'aun, zaman sekarang ada juga orang yang berperwatakan Fir'aun, tapi mungkin dia bukan orang daripada Qibti. Dia bukan Fir'aun Qibti. Boleh faham dah? Ada orang macam Haman, tapi Haman Arab, Qibti apa semua. Zaman lah bukanlah. Berlaku di dulu agama Bani Israel, mungkin Yahudi dan sebagainya. Zaman lah mungkin orang Islam. Boleh faham tak? Dia punya watak tu akan ada. Puan Jasmine, setiap kali isteri saya setiap kali semayang untuk kira doa lah untuk keselamatan dia. Tapi saya bangga bukan bangga yang isteri saya, bukan. Saya bangga dalam keadaan saya berkorban untuk agama dalam bentuk ilmu agama, isteri saya berkorban untuk agama dalam bentuk nyawa. Kalau jadi apa dekat dia, memang semua kita akan sedih, tapi kurang-kurang tu bekal untuk isteri saya ke akhirat esok. Mana saya boleh tolong isteri saya depan Allah Ta'ala? Dia sahaja yang kena tolong diri dia depan Allah Ta'ala. Saya tak boleh. Jadi bila ada bekal-bekal lagu ni, untuk selamat depan Allah Ta'ala. Kan Nabi kata, Ya Fatimatu bintu Muhammad, ishtari nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki minallahi syai'ah. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, Nabi berkata kepada anak Nabi, iaitu Sayyidatuna Fatimah. Nabi kata kepada, ingat Nabi semulia-mulia manusia, tak ada orang lebih mulia daripada manusia, yang dibangkitkan daripada hari akhirat, yang pertama diciptakan. Masuk sikit tajuk lah, biasalah tajuk ni nanti macam kita akan sambung tajuk Abu Lahab, cuma tadi sikit cerita.
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Siti Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad. Nabi habaq ke anak Nabi, ishtari nafsaki minan nar, tebuih dia yang hang depan Allah Taala esok dalam api neraka, tebuih jangan masuk api neraka. Fa inni, kerana aku la amliku laki minallahi syai'a, aku bila hang berdepan dengan Allah esok, aku bukan boleh tolong hang dah. Uish, kalau Nabi cakap lagu tu, kita lagi telah no. Baik, sambung. Jadi saya sebut tadi kata apa? Jangan buat macam isu ni. Apa ni mayang raib lah orang. Nanti kalau sunnah Nabi pergi duduk kat kubur mayang. Oh, tak lagi ada yang dia akan buat. Ada orang dia akan main watak Abu Lahab. Apa watak Abu Lahab? Watak Abu Lahab ni, orang semua tengah tenang, dia suka duk bagi cetuih isu. Dia suka duk buat kes. Orang semua dah elok dah dengan mazhab Imam Syafi'i. Faham? Dia mai keluar duk abang kata ni mazhab lain pun boleh duk pakai lah. Hampa ingat mazhab Syafi'i saja. Dia akan ada watak lagu tu. Orang semua tenang dah ikut arahan. Dia mai pam dia saja. Dia kata ni Ustaz Don bukan duk suka ikut arahan orang ni. Dia ni suka duk lawan. Orang semua tenang. Dia akan ada orang watak-watak lagu tu. Dia akan tenang ni. Semua orang tengah duk COVID, duk relax. Ni sekejap pam akan orang keluar isu. Dia akan ada orang-orang macam ni. Ni watak Abu Lahab ni. Orang semua tengah tak ada apa. Relax. Tenang. Akan ada orang-orang yang akan bangkitkan isu. Kita tak ada buat apa. Orang dah habaq dah. Di Malaysia, kita ada pegangan kita Asy'ariyah, kita baca kitab sifat 20 dan sebagainya. Pam! Akan keluar orang buat. Oh, ni kita sebenarnya boleh. Dia akan ada watak-watak lagu tu. Sepanjang zaman akan ada watak-watak lagu tu. Kita bukan kata, saya sekarang ni bukan kata saya menghina orang kata hang ni masuk neraka. Tak, Abu Lahab memang tempat dia neraka. Tapi karakter macam Abu Lahab. Sebab tu nama Abu Lahab. Abu Lahab ni kalau satu riwayat Abu Lahab tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Ada perkataan lahab dalam tu. Lahab maknanya percikan api. Satu riwayat percikan api untuk orang dulu adalah lelaki yang handsome. Zaman sekarang percikan api kita terjemahkan dia sebagai orang yang striking, orang yang menonjol dalam masyarakat. Dia bercakap orang dengar. Jadi bila dia doa ni kaki provok, betul ya. Dia jenis ada kaki provok. Nabi panggil semua. Percaya tak kalau aku kata belakang bukit ni ada tentera nak mai? Orang Mekah dah habaq dah. Kami tak ada pengalaman hang bohong kami. Tak Abu Lahab kata, tabbaka ya Muhammad. Alaika hadza jama'tana? Celaka hang Muhammad. Pasal ni kan hang nak kumpul kami. Tahu orang semua macam, loh betul juga ni pakcik dia, orang tak mendengar cakap dia. Dia jadi kaki provok. Orang dah habaq dah, Kementerian Kesihatan habaq dah. Duduk di rumah, jangan faham akan ada orang buat isu. Ni semua watak Abu Lahab. Ni semua watak Abu Lahab. Okey? So tujuan saya bagi tahu tadi apa dia? Tajuk kita hari ini telah dibincangkan 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ketika berlaku peristiwa. Kalau tuan-tuan rajin sekali lagi, tulis saja dekat Google dalam tuan-tuan punya handphone, tulis kat situ jenazah ghaib. Tulis 2 perkataan ni ya. Jenazah ghaib, search. Dia akan keluar under JAKIM. Buku dia. PDF. Tuan-tuan download terus ya, senang. Habis cerita. Boleh? Baik. Berdasarkan buku ni, kita boleh baca lah, kita kata dia ada penjelasannya, lafaz niat dia, takbir dan pertama macam mana doa khusus dan sebagainya. Hak ni untuk semayang jenazah ghaib bagi peristiwa MH17. Yang kita nak cerita hari ni ialah macam mana cara dia. Mula lulus. Tadi saya dah habaq dah lah. Jenazah ghaib ni dah ada di Malaysia 6 tahun yang lalu. Boleh settle. Tu sejarah di Malaysia. Sejarah di dalam Islam, semayang sunat jenazah ghaib ini berlaku sebelum berlaku rentetan. Dengar elok. Rentetan sebelum peristiwa hijrah Rasul. Hijrah Rasul berlaku pada ujung bulan Safar masuk ke bulan Rabiul Awal, sebab Nabi duduk di dalam Gua Hira. Kemudian 3 hari selepas itu berhijrah. Sebahagian kata hari yang pertama Rabiul Awal itulah Nabi keluar pergi berhijrah ke Madinah.
Dan kita mengambil tarikh ini bersamaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengambil tarikh Muharram sebagai permulaan kepada tarikh orang Islam. Jadi tu keluar lagu kita, Auda satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Sebab apa? Kita tak mau orang nanti bergaduh. Sebab dua-dua betul, tak ada salah. Baik, sambung. Jadi di Malaysia 6 tahun dahulu ada berlaku solat jenazah ghaib secara masif. Perbincangannya masuk TV Jerah dan sebagainya, TV1, TV2, TV1, TV9, Oasis semua bincang. Kemudian tahun ini 6 tahun bulan Mac juga kita bincang lagi sekali tentang jenazah ghaib. Maka dia bukan satu benda baru, dia sudah ada. Di zaman Rasulullah, ketika pada awal umat Islam dalam sekitar 70 orang buka dalam kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti. Said Ramadan Al-Buti kata, ketika sahabat Nabi lebih kurang dalam 70 orang, maknanya awal-awal Islam, ketika mendapat tekanan yang kuat, maka para sahabat diberikan arahan oleh Nabi kebenaran untuk berhijrah. Berhijrah. Jadi bila kata macam tu, ke mana mereka nak pergi? Mereka nak pergi mana? Maka Nabi kata, pergilah kamu ke Utopia, Habsyah. Kira kalau kita habaq, dia berada di area belah Sudan, bawah Mesir sikit. Belah Afrika. Utopia, Afrika. Ini semua yang mana saya duk habaq nota ni, saya amat berbesar hati sekiranya kalau ada orang tolong tulis tadi kronologi kita bincang, nanti di hujung ambil balik kopi semua, buh balik dari satu, pam, tembak dalam tu. Senang kita tengok kronologi dia, bila dekat Malaysia, apa yang berlaku, boleh faham. Baik, kita sambung. Ketika mana sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ada lebih kurang dalam 70 orang berhijrah, Nabi kata kamu pergi ke Habsyah kerana, ini hadis dia, kerana saya terjemahkan, kerana raja mereka di sana itu, muluk mereka tidak menzalimi orang yang berada di bawah jajahannya. Nabi kata macam tu. Okey. Nanti jangan lupa, dalam ingat tak cerita The Messenger? Ingat tak? Setiap kali dulu masa zaman kita maulid apa semua, kan masa zaman maulid Nabi apa dulu lah ni, saya tak tahu keluar lagi ke tak cerita tu dalam TV. Tajuk dia The Messenger, yang cerita Nabi lahir, lepas tu tala'al badru alaina, lari bawa pelepah tamar apa semua kan. Kan dalam tu ada dialog antara Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, saudara kepada Sayyidina Ali. Ja'far bin Abi Talib berdialog dengan Raja Najasyi dengan membaca surah Maryam, membuatkan Raja Najasyi menangis, dan orang-orang yang ada dalam istana pada masa tu semua menangis. Dalam cerita tu cuba tengok dalam YouTube ada out, cuba try tekan. Bila The Messenger ke, dialog Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dengan Najasyi ke apa, tulis tengok keluar. Okey, sambung. Jadi di dalam peristiwa perhijrah yang pertama ke Habsyah itu, antara yang ada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Uthman, isteri Sayyidina Uthman, Ruqayyah, anak Nabi, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beberapa orang lagi, 70 orang berhijrah. Jadi ketika mereka sampai di Habsyah, rupa-rupanya pemimpin-pemimpin Quraisy, kita kata orang musyrikin Mekah ketika itu, dia tak puas hati sebab mereka berjaya membolosi sempadan. Jadi nanti akan tersebarlah berita-berita penindasan umat Islam yang berlaku di Mekah, dan menyebabkan nanti orang tak ramai kat Mekah, Mekah akan mendapat tekanan, mungkin akan ada semua politik. Jadi mereka menghantarkan 2 orang. Ni pun sebelum cerita ni, masa cerita ni tak Islam, lepas cerita ni Islam. Okey.
iaitu Sayyidina Urwah dan juga Sayyidina Amru al-As. Dua orang. So mereka dua orang ni pi ke jumpa Raja Najasyi. Maknanya sebab tu kan dalam hadis Nabi, kalau ada siapa yang search ada, tolong bubuh link apa tu yang saya kata, apa yang saya cerita linkkan supaya habis ni nota dapat. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, ada hadis tu, siapa yang nak jaga ilmu maka dia tulis, maka dia akan pelihara ilmu. Mana kitab itu? Mana kitab? Dia lagu tu lah kan. Nak cari dia tak mau main. Tak mau dia ada. Dia nak cari tak ada. Tak mau dia main. Tak nampak. Tak apa. Tak nampak. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul kata Nabi, orang yang hebat sebelum Islam, bila dia masuk Islam, dia masih kekal hebat dia. Maknanya Islam tak menjatuhkan martabat satu orang pun. Sayyidina Urwah dengan Sayyidina Amru al-As ni semua power kot. Jumpa Najasyi relax power kan. Kita boleh pergi jumpa raja, pergi jumpa sultan ikut sukadan kita. Mana boleh. Ni kalau kita kata istilah kampung kita, puak-puak ni lain macam. Dia boleh pergi jumpa Najasyi, bukan saja pergi jumpa Najasyi, dia pamai bagi tahu kata dekat Najasyi, tapi ni dialog dia nanti selepas tu, tapi habaq siap. Dia bagi tahu, siap bagi tahu lagi kata, depa ada kata kepada Isa perkataan yang akan membuatkan hang marah. Lepas tu Najasyi kata, apa dia yang mereka telah kata? Sayyidina Amru kata, mereka telah kata Isa itu adalah manusia. Pam, wajah muka Najasyi berubah. Tu semua ada dalam riwayat hadis lah. Nanti tonton, nanti bacalah dalam sirah. Tapi kita cerita ya. Jadi Sayyidina Urwah dan juga Sayyidina Amru al-As itu menurut perjalanan itu sampai di Habsyah. Sahabat tunggu sana. Dinda, awak duk spray tu pasal apa? Dah bunuh ke belum? Okey. Dengar bunyi spray tu macam spray, tahu dah mesti lipah ya. Sekejap aja. Settle lah ibu Okey. Sambung. Saya pun bukanlah berani, tapi kalau ada equipment berani no hal. Jadi sambung cerita. Dia sebab hujan kan, dia hujan apa semua, kadang-kadang lipah tu dia nanti mai, dia keluar kot lubang lah, satgi dia masuk kot celah pintu lah apa. Ketika sampai mereka di Habsyah, mereka memberitahu kepada Raja Najasyi bahawa ni orang kami nak balik. Mereka pengkhianat negara. Oi, Ustaz Azhal, ahlan wa sahlan Ustaz Azhal. Semoga Allah merahmati Sabah. Sabah okey ke bah? Semoga semua orang Sabah sihat Ustaz Azhal. Dan juga Ustaz Azhal sihat walafiat terselamat daripada Covid dan boleh teruskan dakwah. Ustaz Azhal bela anak-anak tahfiz di Sabah seramai 30 orang free of charge, makan minum mereka semua Ustaz Azhal tanggung. Tu Ustaz Azhal power gila, power. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, sambung. Jadi bila kata kepada Raja Najasyi, ini orang Islam, sebab Raja Najasyi hanya tahu kata rombongan daripada Mekah sampai dan dia duduk di tempat mereka, dan mereka di Habsyah tak buat jahat apa-apa. Sahabat Nabi orang Islam 70 orang. Sayyidina Osman nak buat jahat apa? Ini businessman, power. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ini kan wafatnya itu nanti digantikan dengan sayap. Maknanya ini bukan orang biasa-biasa. Akhlak mereka baik. Anak Nabi Sayyidatuna Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat apa? Dia semua orang baik, orang yang nak beribadah sahaja.
Jadi Raja Najasyi tak ada masalah awak masuk negara kita. Macam negara kita lah. Sebelum COVID ni apa semua, siapa yang masuk negara kita baik duk mai semayang, maaf kalau saya sebut geng-geng tablik dan sebagainya, ini semua Perdana Menteri pun tak kenal. Tak ada apa. Orang nak beribadah, so khalas, apa masalahnya. Tiba-tiba bila datangnya dua orang besar juga di kalangan orang musyrikin Mekah, Sayyidina Urwah dan juga Sayyidina Amru, maka Raja Najasyi panggil rombongan orang Islam mai ni. Sampai. Bila sampai saja, Raja Najasyi kata, apa yang aku tak akan bagi depa ni kat hangpa, kata Raja Najasyi, sebab kami tidak menzalimi orang yang berada di bawah kami. Lepas tu depa mula bercerita lah. Mula dia bermula dengan masa Raja Najasyi masuk. Raja Najasyi masuk, orang semua tunduk kat Raja Najasyi, tapi orang Islam tak tunduk. Jadi Sayyidina Amru, biasalah ni sebelum Islam nak bergaduh kan. Pasal apa tak tunduk? Hampa tak nak ni. Lepas tu Raja Najasyi kata, pasal apa hampa tak ni, hampa tak tunduk dekat Tuhan ke apa ke, macam tu lebih kurang. Lepas tu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kami untuk tunduk kepada Allah yang satu. Dia mula dengan dialog lagu tu lah. Kemudian bila dia dah dialog selesai, bawa keluar isu tadi. Depa mengatakan sesuatu kepada Isa. Ingat Raja Najasyi depa ni Nasrani, beriman dengan Jesus. Lepas tu dia kata, depa ni kata kepada Jesus. Lepas tu apa yang kamu kata? Jesus ni orang. Lepas tu pasal apa tu? Terus habaq. Seperti mana Isa dan ini Muhammad mengajarkan kami untuk Tuhan yang satu. Tuhan kepada Ibrahim, Tuhan kepada Musa, Tuhan kepada Isa. Terkejut Raja Najasyi. Raja Najasyi kata, siapa yang ajak kamu semua tentang nama-nama ini? Jawab lelaki tadi, Al-Quran. Iaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib lah kata, Al-Quran. Dalam Quran lah yang ada. Sebab awal dialog dia tanya, Raja Najasyi tanya, apa ada Sayyidina Amru tanya, apa mukjizat Muhammad? Tak nampak apa. Sayyidina Ja'far kata Al-Quran. Lepas tu Sayyidina Amru kata, ni sebelum Islam, perkataan, hanyalah perkataan daripada orang yang buta huruf. Tapi dia tak tahu kata perkataan tu power masa tu. Lepas tu bila dah habaq dah jawapan, kata dalam Quran ada nama Nabi Ibrahim, nama Musa, nama apa, terus Raja Najasyi turun. Dia kata, hang baca kat aku apa yang ada dalam agama hangpa. Lepas tu dia baca Sayyidina Ja'far baca ayat ni. Dia sebab kita tak kuliah dekat masjid, jadi kita boleh baca slow and steady, relax one by one sampai ni kan, bagi semua orang faham. Tulis nota pula bawah kan. Surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Jadi saya tahu ramai orang yang baru nak login balik masuk. Tak ada masalah, masuk pelan-pelan. Saya still bagi time. Saya rasa mungkin sebab handphone saya memori dia berat apa ke, dia cut down lagu tu ya. So, sorry ya. Tapi nanti tolong join balik lah. Minta maaf lah, minta ampun semua. Surah Maryam, baca Sayyidina Ja'far. Hebat lah Sayyidina Ja'far, hafal tu. Masa tu mana ada buku. Hafal. Kata Sayyidina Ja'far, wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Sayyidina
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib baca ayat tu. Kemudian masa tu menangislah Raja Najasyi. Okey, settle. Selepas peristiwa itu, sebahagian riwayat mengatakan Raja Najasyi masuk Islam. Okey, macam ni, dia Raja Najasyi confirm Islam. Tu penting. Raja Najasyi confirm Islam sebab peristiwa dia Nabi semayang jenazah ghaib. Tu cerita dia. Nabi semayang jenazah ghaib. Okey, so bila Nabi semayang jenazah ghaib, confirm lah Raja Najasyi Islam. Cuma timing dia. So saya beritahu, Raja Najasyi masuk Islam, ada kata selepas peristiwa dengan ayat tadi tu. Sebab selepas peristiwa itu, Raja Najasyi telah menghantarkan 70 orang paderi daripada Habsyah pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila jumpa Nabi, surah apa yang Nabi baca dekat dia? Cepat. Siapa boleh tulis kat situ? Surah apa yang Nabi baca dekat dia? Dekat padri-padri tu semua menangis, masuk Islam juga. 70 orang. Surah apa? Siapa boleh? Saya bagi peluang, saya bagi time. Siapa nak try mula tulis dulu? Surah apa yang Nabi baca kepada 70 orang padri yang mai wakil daripada Raja Najasyi, yang masa tu dia Islam, dia nak suruh geng ni pun masuk Islam pok-pok ni. Jadi dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi baca satu surah, lepas tu semua menangis, masuk Islam. Syok balik, dakwah balik. Surah apa? Ada siapa nak cuba? Ayuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Okey, ada siapa nak cuba? Surah Al-Ikhlas. Tak ada masalah, itu percubaan yang bagus. Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu nama baik tu. Terima kasih Kak Siti Aisyah tapi bukan surah Al-Ikhlas. Macam mana, surah apa yang dibaca? Surah yang dibaca adalah surah Yasin. Surah yang Nabi baca adalah surah Yasin. Jadi disebabkan itu, maka terbuktilah bahawa Raja Najasyi telah memeluk agama Islam. Dan peristiwa solat jenazah ghaib diumumkan oleh baginda Nabi SAW di Masjid Nabawi untuk mengajak semua para sahabat bersolat jenazah. Jadi sahabat tengok, mana ada jenazah Raja Najasyi? Maka itu adalah bermulanya solat sunat jenazah ghaib. Okey, dengar sekali lagi saya sebut. Solat jenazah ini adalah solat yang fardu kifayah. Kategori dia semayang sunat. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi kata, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, semayang apa yang difardukan kepada kami?" Nabi kata, yang 5 waktu itu. Selain daripada 5 waktu, semuanya semayang sunat. Jadi semayang jenazah termasuk dalam semayang sunat, sebab selain daripada semayang 5 waktu yang fardu. Boleh faham? Tapi kategori dari segi pekah keutamaannya, dia adalah fardu kifayah. Ini adalah tuntutan hukukul muslim alal muslim. Hak orang muslim ke atas orang muslim ada. Baik. Semayang sunat jenazah ghaib, kaedah semayangnya adalah sama seperti mana semayang jenazah yang biasa, iaitu ada 4 kali takbir. Niat dia, saya tahu ini bukan medan mengajak, jadi saya ajak yang simple aja. Apa dia? Niat dia sahaja aku semayang sunat jenazah. Nak tambah ghaib boleh, tak tambah ghaib pun boleh. Nak tambah ghaib boleh, tak tambah ghaib boleh, sebab dah tak ada jenazah, nak semayang sunat jenazah. Confirm lah semayang jenazah ghaib. Tapi nak bagi cantik, kita bagi faham, dapat semua sama-sama. Sahaja aku semayang sunat jenazah ghaib, 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala.
Tapi kalau buat kat rumah, ayah nak mengepalai. Boleh? Ayah nak mengepalai, anak-anak nak ikut belakang. Ni masa ni nak educate. Tapi saya, hero saya semua tak ada. Kecil-kecil je. Takkan boleh sembahyang. Tak sujud lagi pun. Dia dah sujud dah. Sujud tak ada rukuk. Dia anak saya, dia tak termasuk kategori. Tapi kalau ayah nak ajak anak-anak, isteri semua nak sembahyang ghaib, masa ni lah nak educate. Masa ni nak educate. Jadi, boleh buat lah. Niat imam. Sahaja aku semayang sunat jenazah ghaib 4 kali takbir, imam kerana Allah Ta'ala. Boleh. Makmum kerana Allah Ta'ala. Tambah. Okey, ni time dia. Nanti kita tengok nanti. Pom ada pengumuman. Jenazah orang ni Islam dan sebagainya ke apa, telah meninggal dunia. Kita yang dengan syarat, dia ada beberapa perkara. Salah satunya, kena make sure jenazah dah masuk liang. Ataupun orang kata, masuk liang ni ala sabilil ihtiyat. Maknanya, confirm dah mandi, dah kapan, dah siap. Dia tak boleh ada lagi tapi kita semayang. Dia kena dah siap mandi, jenazah dah siap mandi, dah siap kapan, dah disolatkan, nak turun kubur, boleh. Ataupun dah turun kubur, confirm. Dan sebenarnya, sebahagian ulama, ahli sunnah juga, mengatakan bahawa semayang sunat jenazah ghaib ini, bila mana kita tahu sahaja, walaupun dah 2 hari jenazah meninggal, 3 hari, 10 hari, setahun, kita baru tahu. Kita duduk balik kampung. Kita, macam saya, duduk balik Penang. Jiran apa semua. Tapi zaman lah taklah berlaku, orang SMS pun kita dah tahu dah. Saya kawan-kawan saya dekat ni Burung Tebai, Parit Buntang, apa semua, Penaga lah, apa Lahak Yue, belah Tasik Gelugok lah, apa semua duk ada belah sana. Tu dia, sebut Lahak Yue, timbul tu Abang Ali Rajai tu, timbul tu Lahak Yue punya geng apa semua duk ada sana. Jadi bila balik, kita duduk kat sini, kita tak tahu. Balik-balik orang kata, ni Ajiman kampung belakang meninggal dunia, hang baru tahu. La ilaha illallah, saya baru tahu. Walaupun baru tahu dah setahun. Kita boleh pergi semayang. Cara bagus dia, cara hak betul dia, bila kita tahu jenazah lagu tu, kita pergi kat kubur dia, di kubur dia kita semayang. Hak tu betul. Hak tu lagi bagus, paling afdal. Tapi sebab jarak dan sebagainya, COVID, kita tak boleh dekat. Keluarga pun tak boleh dekat, apatah lagi orang asing, saudara se-Islam saja. Jadi bila jadi macam tu, tak boleh, maka kita kena semayang. Jadi bila cara semayang ni saya tunjuk, walaupun duduk, saya tunjuk cara. Okey. 4 kali takbir menghadap kiblat. Kiblat rumah saya belah sana. Ni kiblat rumah saya lagu ni. Saya Jabatan Agama, saya minta panggil main rumah itu, tolong buat bagi kiblat rumah saya. So sini ada satu tanda kiblat, sini bawah ada, atas sana apa ada. Nampak? Tu. Tu tanda kiblat kat rumah saya. Nampak no? Ada kiblat. So kiblat rumah saya lagu tu. So kita menghadap kiblat, kita berdiri. Kena ada wuduk lah macam nak sembahyang. Kena ada wuduk lah nak sembahyang. Kena ada wuduk, tutup aurat, semua sekali lah, lengkap. Sahaja aku sembahyang sunat jenazah ghaib 4 kali takbir. Fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Boleh tambah pula sembahyang sunat jenazah ghaib, fardu kifayah. Boleh lah. Kalau katalah jenazah ramai, macam semua orang baru tahu jenazah ghaib, hari ni mungkin baru nak sembahyang kepada jenazah yang lain, pukul rata lah, semua jenazah boleh, tak ada masalah. Jadi bila cara dia, takbir Allahu Akbar. Okey, takbir lagu tu. So bila kita takbir, tangan kita dah duduk, dah niat tadi, sambil niat tu dalam hati lintah masa takbir lah, Allah, masa Allah saja aku sembahyang sunat jenazah ghaib, fardu kifayah 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala, makmum kerana Allah Ta'ala, imam kerana Allah Ta'ala, ataupun kerana Allah Ta'ala saja sembahyang seorang-seorang. Allahu Akbar. Faham tak? Lepas tu baca surah Fatihah tu, tak ada doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Habis takbir pula. Allahu Akbar.
Takbir kedua, baca selawat. Selawat adalah selawat tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagi orang yang tak erti baca Fatihah tadi, selawat ni baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Takat tu ya. Kemudian takbir. Allahu Akbar. Duduk lagu tu lagi. Lepas tu buat apa? Dah duduk tangan lagu ni. Takbir ketiga, baca doa. Sebab tadi kalau kata pukul rata semua, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Boleh. Tapi saya baca sempurna elok bagi panjang. Apa dia? Takbir ketiga, Allahu Akbar. Takbir ketiga, baca apa? Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i wal thalji wal barad yunaqqihi khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdil daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma fakakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fidaan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Kalau saya tambah sikit lagi, Allahumma ajirna minan nar. Betul? Allahumma anqulhum min dhiqi qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila dhillim mamdud wa ma'im maskub. Surah Al-Waqi'ah. Wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Tiga. Allahu Akbar. Takbir yang keempat. Duduk di sini. Apa dia? Tadi takbir ketiga doa pada jenazah. Takbir keempat doa kepada umat Islam. Apa manfaat dia? Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir laha wa lahum. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Habis? Nak tambah boleh bila sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Boleh lah, tak ada masalah lah itu. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Tuliskan kepala lah. Belah kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang ambil manfaat sapu muka sebab semayang. Mula dengan ni bagi salam biasa kita sapu muka. Ada orang tak sebab dia kata sapu muka ni sebab kita sujud nak kabul benda-benda. Terpulang mana-mana boleh sapu pun boleh, tak sapu pun tak apa. Dua-dua buat tak ada masalah. Ada waktu kita buat, ada waktu kita tak mau buat. Boleh, tak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i betul semua. Okey? Bila dah bagi salam, lepas tu boleh baca doa. Bacalah doa apa-apa, baca surah Fatihah, hadiahkan Fatihah, baca qul huwallah, baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin-nas, hadiah kepada almarhum almarhamah yang telah pergi dahulu daripada kita. Ni kepada untuk semua keluarga. Video ni kalau siapa pandai potong ke apa-apa, hantar dekat keluarga-keluarga yang mana yang terlibat COVID supaya dapat membantu mereka untuk menunaikan tanggungjawab sebagai ahli keluarga, saudara sesama Islam kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia disebabkan oleh wabak COVID yang mungkin disebabkan oleh tangan-tangan kita juga. Nampak? Disebabkan oleh tangan-tangan kita juga. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rosaknya muka bumi ni sebab tangan manusia. Mungkin kita terlibat sekali.
Jadi kita tunaikan tanggungjawab kita. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Jadi selesai. Wallahu a'lam. Siren duk bunyi kat bawah tu. Wah menangis kita pergi tengok dia dah apa. Jadi minta ampun, minta maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih tuan-tuan semasih mengikuti live saya walaupun 3 kali terpotong. Saya minta ampun, minta maaf atas kekhilafan dan kekerdilan saya kerana tidak alim dalam bidang-bidang komputer dan apa ni semua ni. Pandai ikut telefon ni pun on off lagu tu je. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah